Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan kuliah Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Dan pada pagi ini kita akan teruskan dengan membaca perkara yang ke-34, ya. Jadi buat mereka yang memiliki kitab terjemahan Syarh Sunnah ni, kita buka di halaman 62, ya. Perkara yang ke-34. Baik, kita lihat perkara yang ke-34. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak boleh mengangkat pedang memerangi pemimpin, tidak boleh mengangkat pedang memerangi pemimpin dan keluar. Baik, buat pembetalan sikit. Dari itu ganti dengan menentang, dan keluar menentang mereka meskipun mereka sosok pemimpin yang jahat tu buang. Jadi kita baca, dan keluar menentang mereka meskipun mereka zalim. Tambah kataan zalim lah. Meskipun mereka zalim. Titik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ni Abu Zar. Ni katakan dal dengan dal pula. Di dengan Z tu dia jadi Zai, ya. Abu Zar. Dia Abu Zar. Za. Huruf za macam mana nak je? Ijtihad lah, ya. Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Baik. Di mana Nabi bersabda, isbir wa in kana 'abdan habasyiya. Bersabarlah meskipun, yakni pemimpin itu seorang. Ni dalam bahasa Indonesia ni, kalau hamba je dia kata budak. Kadang-kadang boleh mengelirukan kita pun duk bayang budak kecil lah. Tapi maksudnya hamba. Jadi gantilah kata budak tu dengan hamba. Meskipun, ya, pemimpin itu seorang hamba Habsyi, ya, seorang hamba Habsyi. Dan sabda Nabi SAW kepada kaum Ansar, isbiru hatta talqawni alal haud. Bersabarlah hingga kalian bertemu aku di haud, yakni telaga, ya. Selanjutnya Imam Al-Barbahari kata, memerangi pemimpin tidak termasuk dalam lah, kita tambah, ya, tidak termasuk dalam perbuatan sunnah, ataupun tidak termasuk dalam sunnah. Manalah, ya, termasuk dalam perbuatan sunnah. Sebab yang demikian itu akan menimbulkan kerosakan dalam agama dan kehidupan dunia, ya. Kita lihat perkara ke-35, boleh memerangi kaum Khawarij bila mereka mengganggu kaum muslimin, baik harta, jiwa atau keluarga mereka, ya. Orang Khawarij itu mengganggu harta, jiwa atau keluarga mereka. Apabila di antara mereka keluar, mana ni? Okey, apabila di antara mereka Zafaraquhum, baik, kena ganti ni. Apabila di antara mereka keluar dari pemimpin tu, buang. Ada terjemahan yang lain? Ada dia kata sama ke? Terjemahan lain? Tak ada. Ini macam ni. Kalau mereka lari, apabila jika apabila tu ganti, jika apabila di antara mereka keluar dari pemimpin tu, semua buanglah, ya.
Itu semua buang. Apabila di antara mereka keluar dari pemimpin, itu pun tak faham agaknya, ya. Buang semua tu. Jika mereka lari, ada kotak lain? Lari. Jika mereka tak dia berpaling. Jika mereka bukan berpaling, tak ada maknanya surrender. Ni bukan surrender ni. Jika mereka berpaling, atau jika mereka berpaling lari, habis cerita. Jika mereka berpaling, ada ke berpaling lari? Okey. Tapi itulah maksud dia. Jika mereka berpaling, tidak boleh dicari. Bukan tidak boleh dicari, tidak boleh menjejaki mereka. Tidak boleh dijejaki, berkurang. Tidak boleh dijejaki. Yang terluka tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diambil harta benda mereka. Dan yang tertawan tidak boleh dibunuh. Serta yang melarikan diri dari medan perang tidak boleh dikejar. Tadi kita kata apa? Macam mana tadi? Tadi mula-mula tadi kata apa? Jika apa? Jika mereka berpaling, tidak boleh dijejaki. Okey, boleh lah tu. Okey, yang hujung tadi, serta yang melarikan diri dari medan perang tidak boleh dikejar. Boleh ada beza antara yang pertama tadi dengan ni. Tidak boleh dijejaki maknanya dicari-cari mereka. Ya, nak cari mana dia orang ni. Yang tidak boleh dikejar maknanya ketika dalam perang tu, mereka dah berpaling, lari, jangan dikejar, ya. Baik, kita lihat perkara yang pertama tadi yang kita baca tadi, perkara yang 34, ya. Tidak boleh mengangkat pedang memerangi pemimpin dan keluar menentang mereka sekalipun, ya, meskipun mereka zalim, meskipun pemimpin tu zalim, ya. Jadi ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam sikap kita terhadap pemerintah, ya, bahawa pemerintah tu sekali macam mana pun mereka zalim, ya, mereka tidak adil, mereka membuat penyelewengan, mereka membuat kerosakan, apa lagi, mereka kaut harta untuk diri mereka, mereka bagi projek kat kroni, marah semua orang ni. Apa lagi? Mereka membuat hal-hal kemaksiatan, ya. Mereka minum arak, mereka berjudi, mereka berzina. Selagi mana mereka Islam, masih lagi dalam lingkungan Islam, maka tidak boleh diangkat senjata, ya, terhadap mereka, ya. Tidak boleh mengangkat pedang. Ini kataan balaghah lah, ya. Zaman dulu pedang lah, dia angkat pedang. Ini bila orang angkat pedang kat kita, dia bukan nak kebaikan untuk kita lah. Bila dia angkat pedang, maknanya dia nak mengharapkan kematian kita, dia nak bunuh kita, ya. Jadi itu maksud mengangkat pedang, ya, maknanya menyatakan ya, sikap perang, ya, ingin berperang. Jadi dengan pemerintah, ya, kita dituntut supaya bersabar, ya. Adapun mereka yang mengangkat pedang terhadap pemerintah mereka atas alasan bahawa pemimpin zalim, seperti ini Imam Al-Barbahari sebut 329. Imam Al-Barbahari dah sebut ni. Dia boleh mengangkat pedang menentang, memerangi pemimpin dan keluar menentang mereka meskipun mereka zalim. Perkataan zalim tu dah digunakan oleh Imam Al-Barbahari sejak 1200 tahun yang lebih yang lepas. Yang mana sehingga ke hari ini kita masih lagi mendengar alasan yang sama.
Sedangkan hal ini telah dinafikan, telah dibantah oleh para ulama, termasuk seperti mana yang kita lihat Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari dah sebutlah, tak boleh menentang pemerintah walaupun mereka zalim. Pada hari ini kita dengar orang kata, oh kita perlu, bahkan kita wajib menentang pemerintah kerana mereka zalim, kerana mereka tidak adil, kerana mereka tidak membahagikan kekayaan negara kepada secara saksama kepada masyarakat, macam-macam. Sedangkan alasan-alasan ini semua tidak boleh diterima, ya, tertolak kerana menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbuatan menentang pemerintah atas alasan zalim, perkataan zalim tu atas alasan zalim, ia adalah sikap orang Khawarij. Kalau kita masih lagi ingat dalam peristiwa Dzul Khuwaisirah, ya, iaitu lelaki yang datang berdepan dengan Rasulullah ketika Rasulullah sedang membahagikan harta-harta rampasan perang. Dia mengatakan apa? I'dil ya Rasulullah, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Rasulullah. Kita lihat apa maksud sebaliknya, bahawa engkau sedang berlaku zalim wahai Rasulullah, maka berlaku adillah kamu. Terlihat perkataan yang sama, alasan yang sama yang digunakan untuk menyatakan bantahan terhadap pemerintah. Bahkan dalam peristiwa Zulkhuwaisah, dia menggunakan alasan zalim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah kata, "Wa man ya'dil idza lam a'dil." Siapa yang akan berlaku adil kalau aku tak berlaku adil? Maka kita dapat faham bahawa kalau sekiranya Rasulullah dituduh zalim, Rasulullah dituduh zalim oleh segelintir masyarakat pada zaman Rasulullah, agak-agak pemimpin yang lain yang datang sesudah mereka dapat terselamat? Mustahil, kita kata mustahil mereka akan terselamat daripada dakwaan bahawa mereka zalim. Tinggal lagi sama ada benar atau tidak, ya. Bahkan kalau dalam keadaan benar pun pemerintah itu zalim, kita tetap ditegah daripada menentang pemerintah, ya. Ini kerana pesanan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, isbir wa in kana 'abdan habasyiya, bersabarlah kamu, ya, ketika Nabi menceritakan tentang akan adanya, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim sesudah pemergian baginda berpesan kepada Abu Dzar, bersabar meskipun pemimpin itu seorang hamba Habsyi. Nabi menekankan lagi, baginda Nabi bukan saja kata sabar, bersabar, bahkan Nabi kata walaupun dia seorang hamba Habsyi. Nah, apa tu? Itu satu bentuk penekanan. Dalam apa juga keadaan, bersabar. Walaupun pemimpin tu hamba. Sedangkan dalam hukum syarak, hamba tak boleh jadi pemerintah. Hamba mana boleh jadi pemerintah? Kerana dia hamba, maknanya dia ada tuan dia. Sepatutnya tuan dia lah yang jadi pemerintah. Tapi Nabi nak kata dalam keadaan mustahil pun, dalam keadaan yang sangat mendesak pun, dalam keadaan yang sangat tak menentu, orang yang hamba jadi pemimpin pun kena taat, kena sabar. Bukan saja hamba, bahkan daripada Habsyi lagi, maknanya daripada orang Afrika, orang hitam. Maknanya kita pandang pun rasa tak sedap. Itu maksud dia. Sebab Nabi cerita dengan para sahabat, orang-orang Arab. Orang Arab ni memang dia ada dia punya sifat asabiyah dia, ya. Bahkan kalau kita lihat mana-mana bangsa pun ada sifat asabiyah dia, ada sifat perkauman dia. Ini kadang-kadang dia adalah satu yang dia didorong oleh hawa nafsu, ya. Kita tak, kalau orang lain je kita tak dapat nak apa-apa terima, ya. Kalau kita orang Melayu, tiba kali orang Afrika datang, macam mana nak jadi Perdana Menteri? Je ni, kan? Mungkin boleh, tak boleh, kau akan keris, kan? Atau mana-manalah orang-orang yang muka lain,
kita lihat Nabi kata walaupun hamba Habsyi, walaupun muka dia kamu tak berapa, tak nak berkenan lah, ya, walaupun dia bukan orang Arab, ya, seperti kamu, ya, Nabi kata kamu tetap bersabar, ya. Bahkan dalam sabda Nabi kepada kaum Ansar, ini pun dalam pesanan Nabi kepada para sahabat daripada kalangan Ansar, penduduk Madinah, Nabi kata isbiru, bersabarlah hingga kalian bertemu aku di haud. Kita lihat sekali lagi Nabi menggunakan perkataan sabar, ya. Hadis itu adalah potongan terakhir daripada hadis tu. Sebelum perkataan bersabar tu, Nabi ada kata innakum satalqauna ba'di atharah, ya, sungguhnya kalian akan mendapati sesudahku akan adanya pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Nabi kata macam tu. Akan ada pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Baru Nabi kata isbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka bersabarlah sehingga kalian bertemu aku di haud. Maknanya sepanjang hidup tu bersabar. Tak kira berapa lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ataupun sehingga ajal datang bertemu, datang menjemput, kena bersabar. Nabi kata apa? Sehingga kamu bertemu aku di haud. Maknanya dia sehingga di akhirat kelak, kan? Sampai begitu sekali. Bersabar, bersabar, bersabar. Tapi kalau kita pada hari ini kita kata kita perlu bersabar dengan pemimpin yang zalim, orang akan kata apa? Sampai bila nak sabar? Kan? Sampai bila nak sabar? Bila orang tu kata macam tu, itu jelas bahawa dia orang yang tak sabar. Ya, bahawa dia orang yang nak, ya, nak benda cepat-cepat, ya. Dia nak ya, kita tengah cerita pasal orang Islam dulu, ya. Islam tak selesai lagi, ya. Baik, kalau kita lihat mengapa agaknya syarak seperti mana hadis Nabi menyuruh supaya kita bersabar dengan pemimpin yang zalim. Kenapa? Kita melihat bahawa syarak dia dalam hukum hakam ada yang boleh difahami dengan akal, dan ada yang tak dinafikan. Banyak hukum hakam agama juga yang di luar kemampuan akal kita. Seperti mana dalam solat fardu, kenapa 4 rakaat, kenapa ada 3, kenapa. Tapi dalam masalah kita disuruh supaya sabar dengan pemimpin yang zalim, adakah dia termasuk dalam yang boleh difaham dengan akal? Kita kata tak dinafikan bahawa sebahagian besarnya boleh kita faham dengan akal. Kenapa kita disuruh supaya bersabar dengan pemimpin yang zalim, ya? Kenapa? Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, memerangi pemimpin tidak termasuk dalam sunnah, sebab yang demikian akan menimbulkan kerosakan dalam agama dan dunia. Kerana dia akan menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Kalau kita menentang pemimpin yang zalim atas alasan kita ingin mengembalikan keadilan, perbuatan kita menentang tu akan menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Dan akhirnya kita tidak dapat mengembalikan keadilan yang kita nak tu. Itu hanya harapan, hanya cita-cita kita nak kembalikan keadilan. Tetapi itu kita punya matlamat lah, objektif. Kita nak kembalikan keadilan. Tetapi persoalan besar yang kita kena jawab, adakah kita akan dapat mengembalikan keadilan jika kita memerangi pemimpin yang zalim tu? Kita mendapati pertamanya syarat kata jangan sabar, jangan menentang, walaupun atas alasan untuk kamu nak kembalikan keadilan. Maka kita boleh buat kesimpulan, bila syarak dah melarang kita menentang pemimpin yang zalim, walaupun atas alasan kita ingin mengembalikan keadilan, boleh kita faham ini kerana hakikat bahawa syarak sudah jelas. Perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim itu tidak akan dapat mengembalikan keadilan. Bila syarak dah larang, boleh kita faham takkan syarak ingin melarang kita daripada melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita dapat mengembalikan keadilan, itu kan sesuatu yang baik, kan?
Tapi masakan syarak boleh melarang kita membuat sesuatu yang boleh membawa hasil yang baik? Maka dia memberi kepada kita kefahaman bahawa perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim, dia takkan membawa hasil yang baik. Itu kita kena iman dengan dia betul-betul. Kalau ada yang menyangka bahawa tapi ada boleh ni kita boleh bawa keadilan, kita jatuhkan dia, ya, kita boleh dapatkan keadilan, kita boleh mengembalikan keadilan. Orang yang mengatakan ini, boleh kita faham secara tidak langsung dia telah menafikan apa yang disebutkan oleh syarak, oleh apa yang ditetapkan oleh syarak. Kerana syarak bila kata tak boleh menentang pemimpin yang zalim, secara tidak langsung syarak mengatakan bahawa keadilan tidak akan dapat dikembalikan dengan kita menentang pemimpin yang zalim. Maka orang yang bertindak sebaliknya, di situ dia, ya, telah menolak hukum hakam syarak, ya, seolah-olah dia menafikan apa yang ditetapkan oleh syarak, ya. Maka perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim akhirnya akan mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Jauh sekali kita dapat merealisasikan keamanan, bahkan akhirnya perbuatan kita menentang akan terus mengakibatkan kezaliman, ya, akan terus mengakibatkan kezaliman. Dan kita melihat syarak dalam memilih antara dua mudarat, ya, antara dua mudarat. Apa dua mudarat? Satu, kita ada pemimpin yang zalim, ya, itu mudarat. Mudarat tak pemimpin yang zalim? Mudarat lah, ya. Tapi di satu lagi, perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim tu, adakah dia akan membawa maslahah, alhamdulillah, atau adakah dia akan membawa mudarat? Kita melihat, kita dah sebut tadi, bila syarak melarang, jelas kerana perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim tu, dia akan membawa mudarat yang lebih besar. Jadi kita ada perbuatan kita membiarkan pemimpin yang zalim, kita bersapa dengan dia, itu mudarat. Tapi bila dibandingkan dengan perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim, mudaratnya lebih besar. Maka kita melihat syarak sentiasa mengambil pendekatan, ya, memilih antara dua mudarat dengan mengambil mudarat yang lebih ringan. Bersabar dengan pemimpin yang zalim, secara tidak langsung ada mudarat di situ, tapi mudaratnya jauh lebih ringan berbandingan mudarat kalau kita menentang pemimpin yang zalim itu, ya. Bahkan kalau kita lihat, ini adalah realiti kehidupan, ya. Banyak pilihan-pilihan kita dalam kehidupan seharian kita, kita bukan diberi pilihan antara yang mana yang baik, mana yang buruk. Tak ada. Sering pilihan kita yang datang kat kita ni, dua-dua kita tak berkenan, kan? Contoh, tinggal kat taman A dengan taman B. Kita tengok dua-dua taman ni, dua-dua aku tak berkenan. Aku nak tinggal kat banglo kat sana, tapi apakan daya, tak mampu, kan? Tapi akhirnya kita ada taman A, taman B. Jadi ini banyak pilihan-pilihan kita, ya. Apa juga banyak contoh lah kita boleh. Pilihan yang datang kat kita memang, ya, tidak menepati apa yang kita nak. Tapi kita kata itu bukan persoalan dia. Persoalan dia adalah kebijaksanaan kita antara nak memilih antara dua tu. Dua mudarat ni, nak tinggal kat sini pun tak berkenan, nak tinggal kat sini pun tak berkenan. Sebab ada mudarat lah kita tak berkenan. Tapi itu bukan masalah dia. Masalah dia mana yang kita nak pilih, ya. Maka begitu juga dalam hubungan kita dengan pemerintah. Dia zalim, menentang atau tidak, ya. Maka kita kata pilihan di tangan kita. Tinggal lagi sama ada kita terdiri kalangan orang yang bijaksana, yang berfikiran panjang, berfikiran jauh, atau adakah kita di kalangan orang yang berfikiran pendek, yang terburu-buru nak mendapatkan hasil, ya. Maka kita lihat syarak menyuruh supaya kita bersabar, kerana hakikat, ya, maslahat di situ adalah dengan kita bersabar, ya. Kita lihat
Memerangi pemimpin tidak termasuk dalam sunnah. Maknanya nak mengatakan bahawa perbuatan memerangi pemimpin yang zalim ni, walaupun orang tu mendakwa bahawa dia berniat baik, walaupun dia mendakwa bahawa dia ingin menegakkan daulah Islamiah, ini banyak kita dengar kan, walaupun dia mendakwa bahawa kita nak, dengan kita perangi pemimpin yang zalim, kita dapat tegakkan hudud dengan kita memerangi pemimpin yang zalim, macam-macam lah harap kita dapat menegakkan, ini sensitif lah, tak boleh lah, kita dapat menegakkan kebajikan, ya, macam-macam lah. Tetapi kita lihat Imam Al-Barbahari itu, dia, perkataan dia, kalau kita baca sebenarnya dalam buku Syarh Sunnah ni, perkataan dia sangat kita kata apa, sangat hebat-hebat perkataan dia. Memerangi pemimpin tidak termasuk dalam sunnah. Mana orang yang memerangi pemimpin ni, dia Islam pun dia tak dapat, sunnah pun dia tak dapat, apa pun tak dapat. Maknanya rugi serugi-ruginya. Tapi lagi parah, mereka menyangka bahawa apa yang mereka buat tu baik. Rugilah, ya, serugi-ruginya. Sedangkan dia tidak ada asasnya sama sekali dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata perbuatan menentang pemimpin yang zalim ni tak ada asas. Mana-mana kita nak bawa dalil daripada Al-Quran Sunnah, kita tak akan jumpa. Maka apa juga dalil-dalil yang kita jumpa, diorang ni bila perbuatan mereka dibawa dalil. Dan janganlah barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mungkar dengan tangannya. Kita kata ini semua syubhat-syubhat, dalil-dalil yang digunakan pada bukan tempatnya, ya. Sama ada dalil itu tak sabit pun, ya, tak sahih pun, atau dalilnya sahih, hadisnya betul, tetapi tidak digunakan pada tempatnya. Mereka selewengkan dalil-dalil untuk menepati cita rasa mereka, ya. Dalam masa yang sama kita kata suruhan syarak supaya kita bersabar dengan pemimpin, ini tidak berarti bahawa kita setuju dengan kezaliman yang mereka buat. Itu tak ada kaitan. Bila kita sabar, tak bermakna kita setuju, ya. Tak bermakna kita sokong kezaliman dia, ya. Tak bermakna kita sokong kilang-kilang arak yang dibuka, tak bermakna kita sokong perjudian, apa jugalah, ya. Maka kerana itu kita kata perbuatan kita sabar tidak menafikan tuntutan supaya kita nasihat. Maka menasihat orang-orang yang zalim, seperti mana menasihat pemimpin-pemimpin yang zalim, tetap disuruh, ya. Kerana itu adalah asas agama juga. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat, ya. Para sahabat bertanya kepada siapa? Untuk siapa? Maka Rasulullah kata nasihat, ya, untuk Allah, ya, untuk kitabnya, untuk para rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin Islam dan orang-orang masyarakat awamnya, ya. Kita nasihat, kita berlaku baik, ya, demi Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang masyarakat awamnya, ya. Itu adalah asas agama, ya. Kita tengok Imam Al-Barbahari kata ia akan menimbulkan kerosakan dalam agama dan dunia. Jadi perbuatan kita menentang pemimpin yang zalim tu akhirnya bukan sahaja dunia kita rosak, agama pun kita rosak, ya. Dari sudut dunia kita rosak apa jadi? InsyaAllah kita fahamlah. Bila kita memberontak, kita angkat senjata, kita buat revolusi atas alasan reformasi, ya, akhirnya dunia, negara itu akan bergolak, ya. Maka timbulnya kacau bilau, keamanan akan hilang, ya. Keadaan menjadi bertukar huru hara. Daripada kita boleh keluar pergi bekerja, kita boleh keluar pergi solat, akhirnya seperti mana yang kita lihat negara-negara bergolak, akhirnya nak keluar solat berjemaah pun tak boleh. Gara-gara kita takut, gara-gara nyawa kita terancam. Bila masa kita keluar, kita tengok bagaimana negara-negara bergolak. Kerana kalau zaman moden ni ada banyak apa? Penembak curi, snipers, penembak tepat ke apa, ya.
keluar, pum, boleh mati. Jadi akhirnya masyarakat jadi hidup ketakutan. Ya, itu dunia rosak. Ya, jadi akhirnya orang tak ada kerja, orang tak dapat nak makan. Jadi nyawa hilang, ya, kematian. Tiba-tiba orang hilang daripada kampung. Siapa? Bermacam-macam jenayah lah berlaku. Rogol, macam-macam. Ya, rompak. Semua gara-gara tidak ada keamanan. Ya. Kadang-kadang benda ni kita tak sedar, kita tak nampak. Ya, sebab kita dah biasa, kita menganggap kita sehingga ke tahap kita merasakan bahawa keamanan itu datang dengan sendiri. Kita tak sedar bahawa keamanan itu didatang dengan sebab musabab dia. Kan? Realiti bahawa kita boleh datang hari ni ke sini. Siapa yang tinggal mana-mana lah. Macam contoh saya tinggal di Kajang, saya boleh datang ke sini. Kan? Kenapa boleh datang? Ya, di samping kerana ada kereta, tapi antaranya adalah kerana ada keamanan. Ini satu hakikat, nikmat yang kadang-kadang kita tak mensyukuri. Kalau di negara-negara yang bergolak, macam mana? Dia nak keluar tu pun takut. Dia kena keluar, dia kena ikut jalan-jalan yang selamat. Tambah lagi jalan-jalan tu akan ada sekatan-sekatan, kan? Bila keluar daripada kampung, dia ada orang-orang dia sekat. Orang-orang dia kenal dia, tak apalah, boleh lepas. Sampai kat sana, orang-orang kampung sebelah pula, siapa kamu? Kamu datang nak buat apa? Gara-gara masyarakat sudah tak hidup aman, saling tidak mempercayai antara satu sama lain, berlaku pembunuhan sesama mereka. Jadi ini kita kata, ya, betapa perlunya kita mensyukuri keamanan, dan perlu kita berusaha untuk terus mengekalnya. Kerana tanpa keamanan, dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Bagaimana dengan akhirat? Ya, Imam Al-Barbahari kata apa? Kerosakan dalam agama dan dunia. Dalam dunia insyaAllah kita faham. Dalam agama macam mana? Iaitu akhirnya hukum hakam agama, hukum hakam syarak tidak dapat ditegakkan. Kan? Tanpa pemerintah, hukum hakam agama boleh ditegakkan? Tak boleh. Ya, hukum hakam jenayah tak boleh. Qisas, diorang kata nak tegakkan qisas dan hudud dakwaan mereka. Tapi mereka tak sedar bahawa perbuatan mereka menentang pemerintah bukan sahaja akan melenyapkan qisas dan hudud, bahkan akan terus menyemarakkan jenayah. Ya, jenayah akan terus tersebar kalau sekiranya sebuah kerajaan itu digulingkan. Ini realiti. Ya, akhirnya jangan qisas dan hudud nak tegakkan, jenayah terus bertambah. Pembunuhan, rompakan, pemerkosaan, segala-gala bentuk jenayah akan berlaku. Ya, gara-gara orang tak takut. Kan? Apa yang menyebabkan hari ini sekadar nak menjelaskan realiti. Apa yang menyebabkan, apa yang menghalang seorang tak datang kat tepi pintu bilik kita ni dengan membawa pistol dan merompak atau apa jenayah? Apa yang menghalang dia? Adakah kita nak kata bahawa orang-orang di luar sana semua malaikat? Itu realiti. Malaikat ke? Tidak. Ada macam-macam jin, ifrit, ada syaitan, ada iblis, semua ada. Tapi kenapa dia tak berani nak datang sini? Kerana ada keamanan, kerana ada penguatkuasaan, ya, ada pihak berautoriti yang akan menangkap dia. Dia takut akibat tu, kalau aku buat jenayah aku kena tangkap. Maksud dia. Ini dia tak takut Allah. Dia tak takut akhirat apa, dia tak ingat. Tapi dia kerana ada penguatkuasaan itu, ya, itu yang menghalang dia. Ya, jadi boleh bayangkan kalau kerajaan dah tak ada, polis semua dah tak ada, ya, segala keburukan akan timbul. Ya, baik, kita lihat yang perkara yang ke-35 tadi, ya. Di sini ada bukan ke-35, 35, ya. Perkara yang ke-35, bagaimana Imam Al-Barbahari menjelaskan tentang hukum hakam menentang orang Khawarij. Ini ada perincian sikit lah. Bila kita kata orang-orang Khawarij ni adalah golongan yang sesat,
golongan Khawarij ni adalah golongan yang menggugat pemerintahan sesebuah negara. Golongan Khawarij ni adalah golongan yang membunuh sesama orang Islam, golongan Khawarij ini adalah musuh kepada Islam. Golongan Khawarij ni adalah musuh negara yang perlu diperangi. Tapi dalam masa yang sama kita melihat syarak memperincikan hukum hakam tentang bagaimana kita menangani golongan Khawarij ni, boleh memerangi kaum Khawarij bahkan dalam keadaan ialah satu keperluan, kerana jika mereka dibiarkan bermaharaja-leju, mereka akan terus menimbulkan kerosakan di atas muka bumi. Cuma kita lihat perenggan yang bawah tu, apabila atau jika mereka berpaling, kalau Khawarij tu dia tak datang buat kacau, kita tahu dia ada. Kita tahu ada kat kampung sana tu ada puak-puak pemberontak Khawarij ni, Imam Al-Barbahari kata mereka tidak boleh dijejaki. Apa maksud tidak boleh dijejaki? Maknanya kita tak boleh nak pergi cek, kau Khawarij, kau Khawarij. Lepas tu kita tangkap dia, kita interrogation, kita soal siasat dia, kita seksa dia. Kau Khawarij? Tak ada. Kau bohong. Kita tahu kan, bila dalam soal siasat ni, bagaimana soal siasat tu dia bukan bagi gula-gula, macam-macam kan, dia adalah penyiasat. Tapi adakah Islam menyuruh supaya kita buat macam tu, sehingga orang tu jadi daripada tak Khawarij akhirnya dia mengaku dia Khawarij kerana gara-gara diseksa? Itu bukan Islam, itu bukan cara Islam. Itu maksudnya tidak boleh dijejaki. Yang terluka tidak boleh dibunuh. Sekiranya berlaku pertembungan antara tentera Islam dan orang-orang Khawarij sehingga berlaku pembunuhan, sehingga mereka ini dibunuh, yang diluka, yang terluka, tak boleh kita kata kau halang-halang kau dah bunuh, kita senyapkan kau terus. Dia tak boleh, Yang terluka tidak boleh dibunuh. Kalau dengan orang kafir lain, kalau dengan musuh-musuh orang Islam daripada kalangan orang kafir, kalau dalam perang hukum dia lain. Ini hukum dia khas buat orang-orang Khawarij daripada kalangan orang Islam, Tidak boleh diambil harta benda mereka. Maknanya harta benda mereka bukan rampasan, Kalau kita dah tangkap mereka, kalau mereka dah dibunuh ke apa, harta mereka tidak boleh dirampas, Yang tertawan tidak boleh dibunuh, Yang melarikan diri tidak boleh dikejar. Kalau dia pusing saja, ini maknanya, kalau dia pusing saja, biar dia. Itu maksudnya, Ini hukum hakam lah, hukum hakam syarak lah dalam masalah orang Khawarij ni, Kenapa macam tu? Kenapa mereka tidak boleh dibunuh? Kalau dah luka tak boleh dibunuh. Kalau mereka nak perang, dah angkat senjata, dia nak bunuh kita, kita boleh pertahankan diri, boleh kita bunuh dia, Tetapi kalau dia dah luka, tak boleh dibunuh. Kalau dah ditawan, tak boleh dibunuh. Harta dia tak boleh dirampas. Kalau dia berpaling lari, jangan dikejar. Kenapa? Kerana mereka ni masih lagi dalam ruang lingkup Islam. Orang Khawarij ni dia sesat, sesesat-sesatnya, tetapi dia masih lagi dalam ruang lingkup Islam. Kita lihat bagaimana Islam menuntut supaya kita bersikap adil, walaupun dengan musuh kita, walaupun dengan orang yang menyimpang daripada jalan yang benar, kita tetap disuruh supaya berlaku adil. Jangan kita zalim, Akhirnya kita jadi macam dia orang yang zalim, Tetapi kita jangan jadi seperti dia, Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kalau ada seorang pertanyaan. Ustaz, macam Khawarij ni, dia punya nasib di akhirat nanti macam mana? Nasib ni macam mana? Dalam hadis Nabi mengatakan hum kilabun nar, mereka ni anjing neraka. Maknanya jelas di situ mereka akan dihumban dalam api neraka akibat kesesatan mereka, akibat kerosakan yang mereka lakukan di muka bumi, Cuma persoalan, adakah mereka akan kekal di dalam api neraka atau tidak? Kita kata jika mereka ada tauhid, mereka ada
mereka ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan, maka akhirnya ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan tu akan menyelamatkan mereka daripada terus kekal di dalam api neraka. Maknanya lambat laun, apabila mereka sudah bertukar menjadi arang, kalau bukan abu, akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, gara-gara diselamatkan oleh ucapan la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan kelebihan ucapan la ilaha illallah tu, iaitu adalah satu-satunya ucapan yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada terus kekal di dalam api neraka. Seperti mana orang-orang kafir lah, orang-orang kafir yang kufur, yang syirik, yang menyekutukan Allah, yang tidak mengesakan Allah, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, mereka ni akan kekal ya dalam api neraka. Tapi selain daripada tu, orang yang buat maksiat, orang yang buat bid'ah, orang yang buat apa juga bentuk maksiat, ya, apa juga kezaliman atau apa juga bentuk kerosakan, sekiranya mereka tidak diampuni oleh Allah, Allah boleh mengampuni mereka dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Allah Maha Pengampun. Tetapi sekiranya Allah tidak mengampun mereka, tentu dengan hikmah kebijaksanaan Allah, dan mereka dimasukkan ke dalam api neraka dengan keadilan Allah, ya, kerana Allah tidak menzalimi, Allah akan menghukum seseorang itu setimpal dengan perbuatan dia. Maka kalau mereka dimasukkan ke dalam api neraka, itu adalah dengan keadilan Allah, ya, hasil daripada perbuatan mereka. Tapi akhirnya kalau ada la ilaha illallah, itu akan menyelamatkan mereka, ya, insya-Allah. Ustaz, boleh rincikan istilah menentang pemimpin? Istilah menentang pemimpin maksudnya? Memperincikan lagi. Apa juga perbuatan yang menyuruh kepada menurunkan pemerintah, secara langsung ataupun tidak langsung. Perbuatan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan masyarakat, ini adalah perbuatan pemberontakan. Bahkan ini adalah bibit-bibit, ya. Kerajaan zalim, itu permulaan. Walaupun dia tak kata kerajaan kena tukar, seperti mana kita ada slogan Khawarij, tukar. Itu slogan Khawarij, tapi bunyi macam sedap kan? Tukar, macam tukar kereta je. Tukar kereta ke, tukar apa, baju ke apa. Tukar, reformasi, ini semua slogan-slogan Khawarij. Minta maaf siapa yang ada, minta maaf. Kita sekadar menyatakan, kalau, ya, ini semua hadis-hadisnya jelas, ya. Ini adalah slogan-slogan Khawarij sejak dulu, kini, selama-lamanya. Apa juga perkataan yang menjurus kepada, yang akhirnya kesudahannya akan menyebabkan kerajaan itu jatuh, itu adalah sifat Khawarij. Dia Khawarij ni ada permulaan lah. Dia ada permulaan, dia ada mukadimah dia ada langkah seterusnya. Kemuncaknya lah diangkat pedang. Kemuncaknya adalah dibunuh pemimpin tu dengan tentera dia lah, ya, dengan diperangi. Itu kemuncak. Tapi sebelum sampai kemuncak tu, dia kan ada peringkat awalan dia dulu. Dia timbulkan rasa tidak senang di kalangan masyarakat, dia mengajak masyarakat supaya menyatakan bantahan mereka, demonstrasi. Ramai yang tidak sedar bahawa demonstrasi, kita pun banyak demonstrasi. Dia tak sedar hala tuju demonstrasi itu pergi ke mana. Demonstrasi itu dia bukan hanya bertempek je, apa benda lah dia orang sebutlah. Ramai yang tidak sedar, ramai yang menganggap bahawa demonstrasi ini hanya demonstrasi. Mereka tidak tahu bahawa demonstrasi ini adalah langkah yang kedua, yang ketiga, sebelum sampai kepada langkah yang kemuncak untuk dijatuhkan pemerintah itu. Seperti mana yang berlaku kat Mesir. Mesir itu bagaimana kerajaan Husni Mubarak itu jatuh. Ini banyak contoh kita boleh tengok, kan? Ini semua strategi yang mana kadang-kadang banyaklah cerita dia. Tapi ia bermula dengan hanya beberapa orang pemuda memasakkan kemah mereka di kat tengah-tengah bandar Kahirah tu. Nampak macam tak ada apa-apa. Dia pasang kemah kat tengah bandar Kahirah tu. Mereka pasang kerana mereka tak setuju. Tapi nampak perbuatan tu innocent. Tapi tak semena-mena daripada 3-4 kemah makin bertambah 100 kemah. Makin lama terus
terus dia orang berkampung kat situ, pula buka kampung kat tengah-tengah bandar Kahirah. Dah tu tambah. Akhirnya kita tahulah kesudahan dia. Tapi macam mana? Jadi itu kan, yalah, banyak pula cerita dia. Tapi saya tengok kerajaan kita faham lah bila dia orang nak buat kampung kat Dataran Merdeka tu, dia orang nak buat pasang kemah kan? Kan? Siapa yang tahulah, siapa yang ikut perkembangan lah. Dia orang nak ikut lah tu. Dia orang nak kopi. Tapi kerajaan kita ni alhamdulillah dia nampak, dia celik, dia faham. Kerajaan Husni Mubarak dia ditipu. Sebab dia pun ada orang dalam dia yang ada gunting dalam lipatan. Husni Mubarak tak sedar, maka dibiarkan orang tu berkemah. Dia tak sedar, dia punya intelligence dia tak bagus ke apa ke, atau ada pengkhianat, maka dibiarkan. Tapi tengok apa jadi, akhirnya dia digulingkan. Ya, InsyaAllah terjawab. Panjanglah cerita, panjang. Ini sekadar mukadimah lah agaknya. Ya, boleh. Macam mana nak menzahirkan ketaatan dalam negara demokrasi, secara demokrasi? Ya, kita taat kepada pemerintah dalam konteks demokrasi. Kita kata kita taat kepada pemerintah, ya, kerana ia adalah tuntutan syarak. Tetapi hal yang demikian tidak sama sekali bererti bahawa kita bersetuju dengan apa juga yang tidak menepati syarak, daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak sesiapa pun. Maka demokrasi dia bukan Islam. Demokrasi ini jelas seperti mana yang semua setuju, semua akui bahawa dia adalah daripada orang kafir barat. Bahkan dia adalah daripada buah fikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dia bukan sistem pemerintahan Islam, ya. Bahkan dia adalah sistem yang menafikan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana kita sedia maklumlah, kita ada parlimen. Parlimen tu dia punya kata putus dia apa? Al-Quran Sunnah? Tak ada. Kata putus dia majoriti. Majoriti kata arak halal, halal. Majoriti kata arak haram, haram. Maka mereka mengharamkan dan menghalalkan bukan kerana Al-Quran Sunnah, ya, tetapi kerana suara majoriti. Maka ini kita tidak boleh bersetuju dengannya kerana dia tidak menepati Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam masalah kita taat kepada pemerintah, kita taat kerana dia adalah pemerintah. Tetapi ini tidak berarti bahawa kita masuk dalam demokrasi itu dan kita pun sama-sama melaungkan demokrasi pula. Itu tak betul lah, ya. Maka kena ada perincian di situ semua tu, ya. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Taat kepada pemerintah itu hak, itu adalah satu kewajipan, satu tuntutan. Tetapi ada pun kita rela dengan demokrasi, kita setuju, bahkan kita kata demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Baik, mana pula macam tu, kan? Itu tak betul. Maka benda-benda macam itu kita tak boleh setuju dengannya. Boleh? Yang sensitif ni. Ada yang tanya? Orang kata kalau macam bila tak ada pembangkang ni satu pemerintahan itu. Ada, ini dakwaan syubhat. Mereka kata pembangkang ni perlu ada, Khawarij ni perlu ada untuk check and balance, supaya dia dapat supaya dia dapat memerhatikan tindak tanduk sebuah kerajaan itu, supaya kerajaan itu tidak bertindak sewenang-wenangnya, supaya kerajaan itu sentiasa berwaspada. Tapi kita kata ini adalah andaian akal, ya, yang mana akhirnya kita kata, adakah itu cara Islam? Adakah itu cara Islam untuk check and balance? Kita kata ini bukan cara Islam, bahkan mudaratnya lebih. Akhirnya kerajaan, kita pula nampaklah cerita ni panjang lah agaknya saya tengok. Tapi bila kita tengok, bila ada kerajaan dan kita ada golongan yang memberontak, akhirnya kerajaan tak tentu hala. Dia nak buat pun salah, tak nak buat pun salah. Seperti mana kita nampak, kan? Semua jadi salah. Jadi akhirnya yang mangsa siapa? Rakyat, masyarakat Islam. Dan bila kita sebut tentang check and balance, kita melihat bahawa dalam Islam tak ada check and balance ke? Ada, siapa kata tak ada? Tadi kita dah sebut ad-dinun nasihah, agama tu nasihat. Itulah check and balance-nya.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia menukar dengan tangannya jika dia mampu. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tak mampu, maka dengan lidah, dengan ucapan. Itu check and balance. Itu nasihat. Tapi yang dilakukan oleh mana-mana puak yang memberontak, ya, daripada pembangkang ke apa, dia bukan check and balance, dia nak jatuhkan. Nampak? Itu bukan check and balance. Check and balance maknanya dia, ini tak betul, yang ni betul, kan? Itu nasihat. Ini kita, nasihat ialah kita mengharapkan kebaikan buat orang yang kita nasihat tu. Kita tunjuk dia kepada arah yang betul. Jangan buat macam ni, dia macam ni, kan? Itu nasihat, kan? Tapi adakah itu yang dilakukan oleh pihak di sebelah sana? Kita mendapati tidak. Kita mendapati bahawa dia pun nasihat. Kadang-kadang yang dia betul, dia buat, ini tak betul. Bila yang buat yang tu, ini tak betul juga. Akhirnya semua tak betul, kan? Makan dalam lah, dia makan dalam. Tak tahu langit macam mana. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.